sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. Okay. Wa minhum man yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsiru. Itu terjemah dia. Itu ayat dia. Wa dan minhum di kalangan mereka, iaitu di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Man orang yang ataupun ada orang yang yanzuru melihat, memandang, semua boleh. Yanzuru melihat, memandang. Memandang yang zuru ni dia lebih dalam daripada melihat yarawna. Yara ni melihat biasa. Yang zuru melihat sambil memerhatikan. Kalau melihat lagi dalam, dia panggil yubsiru, observe. Ilaika kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilaika kepadamu. Maksud kepadamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah? Fa maka anta engkau tu engkau Nabi Muhammad lah tahdi dapat memberi petunjuk al-umya kepada orang buta walaupun kanu okey mereka itu la tidak yubsirun mahu melihat. Terjemah yubsirun mahu melihat, bukan tidak dapat melihat, tidak mahu melihat. Itu maksud terjemah dia. Okey, Tuan Sofi terjemahkan ayat pertama kita, Tuan Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di kalangan mereka, yakni kafir Quraisy, ada yang melihat kepadamu, adakah maka engkau dapat memberi petunjuk kepada orang buta walaupun mereka itu tidak mahu melihat. Okey, ayat terakhir minggu lepas boleh tak? Tuan Sofi, ayat terakhir minggu lepas. Dan di kalangan mereka orang yang benar-benar mendengar kepadamu, adakah maka engkau dapat membuat mendengar orang pekak walaupun mereka itu tidak berakal memahami. Terima kasih Tuan Sofi. So, ayat minggu lepas, Allah cerita, di kalangan orang musyrikin Mekah, ada yang mendengar betul-betul apa yang Nabi sampaikan. Dia dah dengar betul-betul apa yang Nabi sampaikan. Dia dah tahu apa Nabi sampaikan tu betul. Sebab dia dah dengar sambil dia mengkaji. Apa yang Nabi sampaikan. Tapi dia tetap tak nak beriman. Begitu juga, ada yang dah melihat Nabi. Melihat yang zuru dengan yastami'u, ayat terakhir minggu lepas, yastami'una tu listen carefully. Dia dengar betul-betul, dia cuba mendalami, dia cuba memerhatikan, betul lah apa yang Muhammad cakap ni. Tapi, ayah dengar lah, tak payah terima jugalah. Itu maksud tidak mahu mendengar. Jadi bagi mereka yang dah mendengar kebenaran, dah tahu tu kebenaran, tapi memilih untuk tak nak menerimanya, di sisi Allah mereka bagaikan orang pekak. Begitu juga orang yang dah melihat Nabi. Dia melihat Nabi, dia tengok Nabi dengan apa Nabi sampaikan tidak ada kontradik. Kadang-kadang hari ini, contoh, orang Islam, dia selalu cakap Islam tu cantik, Islam tu indah, Islam tu bahagia, Islam tu damai. Tapi orang kafir tengok, ya ke? Islam tu mengajar jujur, mengajar amanah. Orang kafir tengok, ya ke? Macam tak masuk je, macam tak matching je, macam tak kena je. Kata orang Islam tu mengajar kedamaian, mengajar keamanan, mengajar kejujuran, mengajar jadi orang yang amanah, tunaikan hak. Tu Islam ajar, tapi tengok dari segi praktikalnya macam tak kena lah. Kan? Ni apa yang berlaku hari ni. Tapi Nabi Muhammad SAW, boleh tak orang petikai apa Nabi sampaikan dengan perbuatan Nabi, dengan fi'il Nabi? Orang boleh tak nampak kontradik? Tak boleh.
Jadi mereka nampak apa Nabi sampaikan tu betul, mereka tengok apa Nabi buat tu betul, tidak berlawanan dengan Al-Quran yang Nabi sampaikan. Dan mereka pun telah kenal Nabi sebelum Nabi jadi Nabi lagi. Jujurnya, amanahnya, tak pernah menipunya. Maknanya mereka dah mendengar betul-betul apa Nabi sampaikan. Mereka dah tengok betul-betul apa Nabi sampaikan dan mereka tahu dengan yakin Nabi itu Nabi yang betul. Tapi orang dah dengar kebenaran dan tahu, tak nak ikut juga. Allah panggil mereka pekak. Orang yang dah melihat kebenaran, Nabi dan Quran, mereka lihat. Nabi dengan Quran tidak ada kontradik. Maka bagi Allah mereka tu buta. Jadi Allah tanya Nabi dalam dua-dua ayat ni, 42-43. Kalau orang tu buta, orang tu pekak. Kalau orang tu dah buta, dah pekak, Allah buat orang tu buta, Allah buat orang tu pekak. Kau mampu ke nak bagi orang tu melihat? Kau mampu ke nak buat orang tu boleh mendengar? Tengok surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni Allah cakap pada orang Yahudi. Tapi samalah orang kafir lain. Summun, bukmun, umyun, fahum la ya'qilun. Mereka dah tahu kebenaran. Mereka dah melihat kebenaran. Mereka tahu Nabi tu Nabi betul. Apa dia cakap tu betul. Dia bukan orang tipu. Dia bukan orang ada rekod pernah menipu. Tapi pilih tak nak ikut kebenaran. Maka di sisi Allah, mereka tu adalah orang-orang yang buta, pekak dan bisu. Tolong baca Puan Asmah surah Al-Baqarah. Muka surat 4 ayat 18. Boleh tak? Muka surat 4 ayat 18. Surah Al-Baqarah. Ada Puan Asmah? Ayat muka surat 4 ayat 18. Boleh Puan Asmah? Mikrofonnya masalah. Oh, okey. Tuan Safi tu baca balik Tuan Safi. Ganti Puan Asmah. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka seolah-olah orang yang pekak, bisu dan buta. Dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran. Okey, satu lagi page Tuan Safi. 20 berapa ya? 26. Ayat 171. 26. Page 26 ayat 171. Sama juga. Allah cakap mereka ni, cakap dengan mereka ni macam cakap dengan binatang ternak. Dan bandingan orang-orang yang menyeru kepada orang-orang kafir yang tidak mau beriman itu samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain dari mendengar suara panggilan sahaja. Mereka itu ialah orang-orang yang pekak, bisu dan buta. Oleh sebab itu mereka tidak dapat menggunakan akalnya. Ya, terima kasih Tuan Safi. Kalau orang tu betul-betul buta, orang tu betul-betul buta, dia langgar kita. Kita patut marah dia tak? Kita tak patut marah dia, tak patut maki dia, cerdik dia, tak patut. Sebab memang betul-betul buta. Tapi kalau orang tu melihat, dia ada mata, dia melihat, tapi dia langgar kita. Marah tak? Marah. Kita berkata dia buta ke? Dia pun jawab balik, tak nampak mata saya boleh melihat. Ya, awak ada mata boleh melihat, tapi awak macam orang buta, sebab tu saya marah awak. Itu maksud dia. Mereka melihat Nabi itu benar. Mereka tidak melihat kontradik. Sebab tu Nabi dengan sahabat-sahabat zaman dulu. Zaman kita sekarang, orang tanya mana Quran ni, kita angkat Quran, tunjuk Quran sebiji. Ni Quran kita. Zaman Nabi dengan sahabat dulu, bila orang tanya mana Quran, sahabat-sahabat akan tunjuk Nabi. Itulah Quran. Kenapa sahabat tunjuk Nabi kat Quran? Akhlak dia akhlak Quran. Perilaku dia perilaku Quran. Kejujuran dia, amanah dia, cakap benar dia, sama macam Quran. Sebab tu Nabi tu dipanggil Quran bergerak. Sahabat-sahabat Nabi pun boleh dipanggil Quran bergerak. Apa maksud Quran bergerak? Apa yang Quran sampaikan, apa yang Quran suruh, semua ada dalam diri dia. Dia orang kafir dah tengok benda ni, dah dengar benda ni. Tahu dia betul, tahu dia benar. Tapi pilih untuk jadi orang yang tak nak mengikutinya, maka Allah kata, kalau dia tu dah pekak, kau macam mana lagi? Kalau dia orang tu dah buta, kau macam mana lagi? Kau mampu ke buat orang pekak dapat melihat? Kau mampu ke buat orang buta dapat melihat? Lagi teruk, Allah anggap mereka tu macam orang mati. Cakap dengan orang mati, boleh ke kau buat orang mati dapat mendengar lalu menjawab? Boleh ke kau buat orang mati dapat
melihat sedangkan dia mata dah tertutup. Tolong baca dia Puan Izzawani ni, surah, saya cari ya, surah Ar-Rum tak silap saya. Surah Ar-Rum ke Al-Ankabut ke, macam tu lah lebih kurang. Saya cari je. Allah kata, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a iza wallaw mudbirin. Itu surah 410. 410 ayat 52 53. Boleh Puan Izzawani? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah engkau berduka cita, wahai Muhammad, terhadap keadaan mereka yang demikian, kerana sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati hatinya itu mendengarkan ajaranmu, dan tidak dapat menjadikan orang yang peka itu mendengar seruanmu apabila mereka berpaling ke belakang disebabkan keingkaran mereka. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta mata hatinya supaya menjauhi kesesatan mereka. Engkau tidak dapat memperdengarkan seruanmu itu melainkan kepada orang yang sedia beriman akan ayat-ayat kami, maka mereka itulah orang yang berserah diri kepada Allah. Terima kasih Puan Izzawani. Tengok, bagi Allah orang kafir tu mati. Cuma Puan Izzawani terjemah buta mati hati. Tak apalah. Walaupun dia hidup jalan macam biasa, tapi di sisi Allah dia tu macam orang mati. Walaupun dia melihat, di sisi Allah mereka tu macam orang buta. Walaupun mereka mendengar, di sisi Allah mereka tu macam orang pekak. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, ni tu orang kafir. Orang Islam ada tak? Macam ni ada. Tahu dah benda tu salah, tahu benda tu tak boleh buat juga. Orang nasihat jangan buat tu, jangan buat ni. Dia pun tahu nasihat tu betul. Apa yang dia warning tu betul. Apa disampaikan tu betul. Tapi dia macam orang pekak. Sebab tu antara doa Nabi ajar apa dia? Saya lupa perawi dia. Tapi yang Nabi ajar doa tu, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min baini yadayya nura, wa min khalfi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hati aku cahaya. Jadikanlah pada pendengaran aku cahaya, penglihatanku cahaya, depan cahaya, belakang cahaya. Apa tujuan dia tu? Supaya kita orang yang ada mata dan betul-betul melihat menggunakan cahaya mata. Maksud cahaya mata tu melihat kebenaran, pilih untuk ikut. Cahaya kat telinga maksudnya mendengar kebenaran, pilih untuk ikut. Cahaya kat hati maksudnya tahu tu kebenaran, pilih untuk ikut. Kalau tak ada cahaya, walaupun dia membesar kat sekolah agama, membesar kat sekolah pondok, sejak dah sekolah tadika, darjah 1 sampai darjah 6, sekolah tingkatan 1 sampai tingkatan 5, duduk sekolah agama. Contohlah ni Lepas tu habis tingkatan 6, masuk kolej agama, masuk pula universiti agama. Jadi lebih kurang 20 tahun hidup dia dalam pelajaran agama, contoh. Tapi oleh kerana tidak ada cahaya mata hati, tidak ada cahaya di telinganya, maka dia tanpa rasa bersalah, tanpa rasa berdosa, relax dia buat dosa maksiat. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu Nabi ajar doa tu. Nabi ajar doa supaya mata kita melihat kebenaran, bukan sekadar tahu tu kebenaran, pilih untuk ikut. Telinga kita bila mendengar kebenaran bukan sekadar tahu betul apa dia cakap tu. Bukan sekadar tu, tapi pilih untuk melakukannya, membuat amalan-amalan yang disampaikan tersebut. Ini orang yang beruntung. Okey, ayat 44 pula. Sambung ayat baru, ayat 44. Boleh ya? Muka surat, sahabat-sahabat baru masuk. Muka surat berapa kita sekarang? Surah Yunus. Okey, kat skrin ada. Muka surat 214 ayat 44. Inna sesungguhnya Allah la tidak yazlimu menzalimi annas manusia syai'an sedikit pun, syai'an sesuatu pun sedikit pun, wa dan lakinna tetapi annas manusia itu anfusahum diri-diri mereka yazlimuna mereka menzalimi. Okey, tolong terjemahkan ayat baru kita Puan Nur Zakiah. Terjemahkan boleh Puan Nur Zakiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi manusia sedikit, dan tetapi manusia itu diri-diri mereka menzalimi. Okey, terima kasih Puan Nazma. Ayat ini timbul kerana persoalan. Begitu kenapa Allah tak buat dia dapat melihat kebenaran lalu mengikutinya? Kenapa Allah tak buat dia mendengar kebenaran lalu mengikutinya? Kenapa Allah tak buat dia mengetahui kebenaran lalu pilih untuk ikutnya? Tak, Allah tak menzalimi sikit pun. Orang tu dia tak nak ikut kebenaran, Allah tak zalim pada dia. Orang tu dia tak nak memilih kebenaran, Allah tak zalim pada dia. Kat akhirat dia tak boleh bagi alasan, Allah tak pilih aku buat kebaikan. Allah tak pilih aku jadi orang baik. Allah tak pilih aku jadi orang bertakwa. Allah tak zalim. Setiap orang yang tak nak buat baik, bukan kerana Allah tak bagi taufik untuk hidayah, taufik dia tak nak buat baik. Dia pilih, Allah tak bagi taufik hidayah untuk dia buat baik, sebab dia pilih untuk tak nak buat baik. Jangan salahkan Allah. Kenapa tak sembahyang? Allah tak bagi taufik hidayah. Kenapa awak tak nak buat kebaikan? Awak tahu tu kebaikan, kalau awak dapat pahala, Allah tak bagi taufik hidayah. Kenapa buat dosa ni? Awak tahu dah betul dosa, kenapa buat juga? Aku tak ada taufik hidayah lah untuk jaga dosa tersebut. Tak, itu bukan alasan. Ya, Allah tak bagi taufik hidayah. Tapi kenapa Allah tak bagi taufik hidayah? Sebab awak tidak ada kesungguhan nak tinggal dosa maksiat tersebut. Awak tidak ada kesungguhan untuk melakukan kebaikan tersebut. Jadi Allah tak zalim. Dan ke akhirat nanti pun, bila Allah azab awak, awak tak boleh salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak zalim. Kat sini Allah guna perkataan syai'an lah, syai'an. Syai'an. Jadi syai'an tu sedikit. Allah detailkan lagi dalam surah An-Nisa. Tolong baca dia Puan Tuan Haji Syahril. Boleh tak Tuan Haji Syahril tolong baca surah An-Nisa. Boleh Ustaz. Muka surat 85 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Terima kasih Tuan Haji Syahril. Allah tak pernah zalim manusia sikit. Kalau Allah sengaja buat dia jadi orang jahat, dan Allah sengaja biar dia jadi orang jahat, dan Allah sengaja buat dia jadi orang yang memilih kejahatan, maksudnya Allah kawal dia, tak bagi dia buat baik langsung. Dia buat baik, jangan. Dia nak buat baik, jangan bagi dia kemampuan nak buat baik. Jangan bagi dia kemampuan untuk jaga dosa maksiat. Patut Allah masukkan dia dalam neraka. Tu dia sungguh Allah zalim. Allah yang kawal perbuatan dia, nak buat baik je tak boleh. Nak buat baik tak mampu, nak sembahyang tak mampu. Dah diri dah nak sembahyang tak mampu. Allah tak bagi dia sembahyang, sengaja. Jadi dia jadi orang tak sembahyang, ke akhirat pun masuk neraka. Zalim tak? Tu zalim. Tak. Setiap orang Allah Ta'ala bagi kemampuan untuk sembahyang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan ayat akhir surah Baqarah. Allah tidak memberatkan seseorang melainkan Allah tahu dia mampu. Maksudnya setiap orang Allah tahu mampu sembahyang, boleh sembahyang. Kalau dia cacat, ada sembahyang duduk, ada sembahyang sambil baring. Cuma orang tu tak sembahyang sebab dia malas, dia tak nak. Sedangkan dia mampu, ada masa, ada ruang. Tak ada orang halang dia sembahyang, dia mampu. Tapi dia pilih untuk tak nak. Maka ke akhirat boleh tak disalahkan Allah? Kenapa tak sembahyang? Allah tak bagi taufik untuk aku sembahyang macam si fulan. Tak boleh. Allah tak zalim. Apa saja keburukan yang orang buat kat muka bumi ini, Allah tak zalim. Apa saja amalan agama yang kita tinggal, kita tak boleh salahkan Allah. Allah tak pernah zalim manusia sedikit pun. Dalam ayat Tuan Haji Syahril baca untuk kita tadi, sebesar zarah. Sikit pun Allah tak pernah zalim. Dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Nabi bersabda dalam sebuah hadis mengenai kezaliman ni lah. Allah Ta'ala, dia berfirman dalam kursi, Nabi bersabda, Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan diri aku melakukan kezaliman. Aku tak akan buat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Aku juga menjadikan kezaliman itu haram antara kamu. Jangan menzalimi orang lain. Fala tazalamu. Janganlah kamu menzalimi orang lain. Apa-apa perbuatan kamu kat muka bumi ni, kamu jadi pendosa, kamu jadi orang yang tak nak buat amal kebaikan, kamu jadi orang yang meninggalkan kewajipan kefarduan, maka Allah kata, Ya ibadi innama ya a'malukum usiha lakum.
wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu amalan kamu dan aku akan hitungkannya amalan-amalan kamu ke akhirat nanti. Summa ufikum iyaha, lalu aku akan sempurnakan untuk kamu balasannya, ganjarannya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang melakukan kebaikan, dapat buat kebaikan, maka hendaklah dipuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang tak mampu buat kebaikan, siapa yang sengaja buat dosa maksiat, jangan salahkan Allah. Kenapa Allah tak bagi aku taufik jadi kaki sembahyang Jumaat macam dia? Kenapa Allah tak bagi aku taufik tinggalkan dosa maksiat macam dia? Jangan salahkan orang lain, salahkan dirinya sendiri. Sebab Allah tak bagi taufik pada kamu kerana tidak ada kesungguhan pada diri kamu. Tidak ada kesungguhan pada diri kamu, tidak ada sungguh-sungguh nak tinggal dosa maksiat, Allah tak bagi taufik pada kamu. Sekejap, maafkan saya sekejap. Sekejap, maafkan saya. Keluar je kau ambil. Okey, baik, sorry. Allah SWT tidak menzalimi seseorang pun. Orang yang Allah palingkan dia, orang yang Allah palingkan dia pada kebaikan, kenapa? Sebab dia pilih untuk berpaling. Itu point dia. Mana ayat dia? Muka surat 551, boleh tak? Muka surat 551. Tolong baca dia. Ammar. Tolong baca Ammar Faris. Boleh Ammar. Surah Saf. Ayat 5 ke ayat 4. Page 551 yang bawah sekali. Okey, sekejap. Surah Saf. Barisan. Ayat 5 ke? Ya, ayat 5. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku? Sedang kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu. Maka ketika mereka menyeleweng daripada kebenaran yang mereka sedia mengetahuinya, Allah selewengkan hati mereka daripada mendapat hidayah petunjuk, dan sememangnya Allah Ta'ala tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik lagi dahaka. Siapa seleweng dulu, Amar? Seleweng? Siapa yang menyeleweng dulu? Sekejap. Inilah orang Bani Israel lah. Ya. Tengok, terima kasih Amar. Mereka menyeleweng dulu, baru Allah selewengkan hati mereka. Mereka kat skrin tu dah. Maka ketika mereka menyeleweng, kat skrin tu Safi dah share, dari kebenaran yang mereka sedia mengetahuinya. Mereka dulu pilih untuk menyeleweng daripada kebenaran yang mereka dah tahu. Allah pun selewengkan hati mereka. Jadi kat akhirat boleh tak mereka kata, kenapa kamu jadi orang kafir sesat? Allah selewengkan hati kami. Ya, Allah selewengkan hati kamu, tapi kena ingat Allah selewengkan hati kamu sebab kamu pilih untuk menyeleweng. Kita tak semayang, kita tak buat kewajipan-kewajipan lain. Ya, Allah tak bagi taufik untuk kita semayang, Allah tak bagi taufik kita buat kebaikan lain sebab kita yang pilih untuk tak nak buat. Kita tak usaha pun untuk melakukannya, tak bersusah payah pun untuk dapatkannya. Jadi Allah tak salah. Sama juga ayat dalam surah Fussilat. Allah kata Allah tutup hati mereka. Tengok surah Fussilat. Kalau baca dia, Puan Maisarah boleh? Surah Fussilat. Saya cari tak. Page pertama surah Fussilat. Allah sebut dalam surah tu, Allah tutup hati mereka. Muka surat 477. Sorry, bukan tu saya nak refer. Maafkan saya silap. Muka surat 130. Sorry, maaf silap, saya silap. 130. Puan Maisarah 130. 130. Ayat 25. 130 ayat 25. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu, yakni Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mahu beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini, yakni Al-Quran, tidak lain hanyalah dongeng orang-orang yang terdahulu.
Okey, Puan Maisarah, nampak ah? Satu. Buka balik page 477. Puan Maisarah 477. Okey, dalam ayat tadi, ayat 25 surah Al-An'am tadi, Allah kata apa dia? Kami menjadikan pada hati mereka penutup dan kami buat penyumbat kat telinga mereka. Kat hati Allah buat tutup, kat telinga Allah buat penyumbat. Jadi kalau tengok ayat ni semata-mata, zalim kan? Allah tutup hati mereka, Allah sumbat telinga mereka. Lepas tu Allah panggil mereka buta mata hati, Allah panggil mereka orang pekak. Zalim tak? Ya, kalau tengok ayat semata, tengok ayat ni semata-mata, Allah buat mereka zalim. Allah buat hati mereka tertutup. Lepas tu Allah panggil mereka buta mata hati. Allah buat telinga mereka pekak, tertutup. Lepas tu Allah panggil mereka orang pekak. Ya, Allah tutup mata hati mereka, Allah tutup telinga mereka, Allah tutup mata mereka. Kenapa? Okey, tengok muka surat 477 ayat 5. Tolong terjemahkan dia, Puan Maisarah. 477 ayat 5. Ini jawapan pada persoalan tadi. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat. Dan di antara kami dan engkau ada dinding. Kerana itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami. Terima kasih Puan Maisarah. Mereka dulu kata, sorry, kau cakaplah macam mana pun wahai Muhammad, hati kami dah tertutup, kami takkan terima. Kat telinga kami dah ada penyumbat, kau cakaplah banyak mana pun, bagi kami apa kau cakap tu takkan masuk dalam telinga kami. Mereka cakap dulu macam ni, barulah Allah tutup hati mereka. Sebab mereka cakap macam ni lah, Allah tutup hati, Allah tutup telinga mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tugas kita apa dia? Nak mendatangkan perasaan nak dalam diri umat. Kita nak datangkan dalam diri umat perasaan nak jaga semayang, nak tutup aurat, nak buat semayang sunat, nak buat zikir-zikir, nak buat amalan-amalan sunat yang lain. Nak datangkan perasaan sunat. Bila dalam diri seseorang ada perasaan nak buat perbuatan-perbuatan tadi, maka barulah dia akan mendapat kebaikan demi kebaikan. Tuan Sofi, saya akan share dekat Tuan Sofi hadis, boleh? Mengenai inilah takdir-takdir ni. Tuan Sofi tolong share kat skrin ni. Saya akan share kat Tuan Sofi hadis. Tuan Sofi tolong share kat skrin. Sekejap saya share kat Tuan Sofi. Ataupun saya share dalam grup kelas kita, Tuan Sofi. Grup kelas terjemahan. Tuan Sofi tolong share kat skrin hadis. Ni hadis ni saya ambil dalam the Great Quran. The Great Quran. Okey, saya dah hantar kat grup kelas kita, Tuan Safi. Hadis tu yang bawah tu. Okey. Sementara tu nak beritahu, orang Islam tak boleh salahkan Allah. Orang kafir dia salahkan Allah kat dunia ni, dia orang punya masalah. Orang Islam tak boleh salahkan Allah. Kenapa? Pertama, kita kena yakin Allah tak zalim. Ni ayat-ayat dia. Tengok kat skrin, tengok daripada Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu anhu berkata, Imran bin Husain pernah bertanya kepadaku, apakah perilaku dan jerih payah kaum hilang? Apakah perilaku dan susah payah kaum Islam sekarang terjadi kerana takdir yang telah ditentukan sejak dahulu ataupun kerana mereka mengetahui ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW dan hujah kebenaran yang akan menuntut mereka? Aku menjawab, itu kerana takdir yang telah ditentukan sejak dahulu kepada mereka. Abu Aswad Ad-Du'ali jawab macam tu, sebab takdir lah. Orang tu buat kebaikan sebab takdir. Imran bin Husain tanya bukan tanya untuk test. Bukankah itu satu kezaliman? Allah takdirkan orang tu orang baik, Allah takdirkan orang tu orang yang beramal, habis tu orang lain? Bukankah itu satu kezaliman? Allah takdirkan si fulan jaga semayang, orang lain tak jaga semayang. Allah takdirkan si fulan tu jaga aurat, tutup aurat, orang lain tak tutup aurat. Bukankah itu satu kezaliman? Terus terang aku sangat terkejut dengan pertanyaan itu. Aku katakan kepadanya, ni bab takdir ni. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Allah tidak akan dipertanggungjawabkan. Allah tidak akan diminta pertanggungjawabkan atas apa yang dia perbuat. Ke akhirat Allah tak akan disoal. Ya Allah, kenapa buat dia jadi jahat? Kenapa buat saya jadi baik? Kenapa buat saya jadi jahat? Kenapa buat dia jadi baik? Ya Allah, kenapa buat dia jadi orang jaga semayang? Saya tak jaga. Kenapa tak buat saya jadi orang jaga semayang macam dia juga?
Maka tetapi manusialah yang akan diminta bertanggungjawab pada hari akhirat. Imran bin Husain berkata lagi, wahai Abu Aswad, engkau benar. Semoga Allah memberi kamu rahmat. Sebenarnya bukan maksudku bertanya hal demikian kepadamu, tetapi aku nak uji pendapatmu saja. Aku cakap Allah zalim tu bukanlah pendapat aku, tapi aku nak timbulkan persoalan untuk uji pendapat kamu saja. Maka Imran bin Husain jawab, aku akan beritahu kamu satu hari ada 2 orang lelaki daripada puak Abu Zainab datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah. Tuan Safi terus sebelah dia. Macam, menurut engkau, boleh katakan sikit Tuan Safi. Menurut engkau, apakah perilaku dan usaha kaum muslimin sekarang? Boleh Tuan Safi, page baru. Cari Al-Quran ke apa Ustaz? Yang ni saya share dua gambar saya share, tapi kat skrin ada satu je, sambungan pada tadi. Oh. Ni sikit-sikit. Jadi dia tanya, ya Rasulullah, apakah perbuatan orang Islam sekarang ni terjadi kerana suratan takdir yang telah ditetapkan sejak dahulu, atau kerana mereka yang mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan mereka sedar atas hujah kebenaran yang mereka patut buat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, semua itu adalah suratan takdir yang Allah Taala tetapkan sejak dahulu lagi. Jadi orang dapat jaga semayang, orang dapat jaga tahajud, orang dapat istiqamah berzikir, istiqamah baca Quran, istiqamah solat duha, awabin dan sebagainya. Itu semua telah takdir Allah. Maka orang tu pun tanya, macam mana macam tu? Macam mana jadinya nanti? Semua takdir Allah. Orang buat baik, dia senanglah sebab Allah takdirkan dia baik. Kita ni yang tak baik, Allah. Kita ni takdirkan tak baik. Maka Nabi jawab, orang yang ditakdirkan Allah menempati satu tempat dari 2 tempat, syurga ataupun neraka, nescaya dia akan menjadikan orang itu diberi kemudahan untuk mendapatkan amalan baik itu. Bukti ini ditemukan dalam firman-Nya dalam surah Asy-Syams. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap orang tengok surah Asy-Syams boleh. Tolong baca dia One Use Riza. Boleh tak? Buka juzuk Amma. Okay, terima kasih Tuan Safi. Itu hadis yang kita itu hadis yang kita share mengenai takdir ni lah. Allah Ta'ala tengok muka surat 595 surah Asy-Syams ayat 7 dan 8. Surah atas bukan surah bawah. Surat apa Ustaz? 595. Ya, ayat 7 dengan ayat 8. Ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Demi jiwa serta penyempurnaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya yakni jalan kejahatan dan ketakwaan. Terima kasih Allah buat jiwa dan Allah hantar Nabi bagi kitab. Nabi dan kitab mengajar manusia cara-cara penyucian jiwa, suci daripada syirik, suci daripada sifat-sifat mazmumah, suci daripada perkara-perkara tak baik. Lalu jiwa yang Allah bagi kepada kita, Allah bagi ilham, sama ada nak buat wrong ataupun nak buat right. Mesti kita terima macam itulah. Nak buat kejahatan ke nak buat ketakwaan, Allah bagi ilham pada jiwa kita. Kita pilih sendiri. Dan Allah beritahu, kalau pilih jalan kebaikan, ni kamu akan dapat. Kalau kamu pilih jalan dosa maksiat, ni kamu akan dapat. Ni kamu akan dapat. Jadi bolehkah orang tu salahkan Allah? Recording in progress. Boleh tak orang tu salahkan Allah? Tak boleh. Orang tak boleh salahkan Allah. Kerana Allah dah bagi jiwa pada kita dan Allah ajar cara-cara penyucian jiwa. Dalam masa sama Allah bagi ilham, sama ada nak buat baik, nak buat jahat. Dia orang tu buat jahat, boleh tak salahkan takdir? Tak, kerana dia pilih buat jahat. Orang tu buat baik, ya memang Allah takdirkan dia buat baik. Kenapa Allah takdirkan dia baik? Sebab dia pilih tak jadi orang buat baik. Jika akhirat tak ada buat-buat, orang sebagai orang Islam, pertama kena yakin Allah tak zalim. Kedua, kena yakin bahawasanya Allah tidak akan dipersoalkan apa yang dia buat. Allah tak akan ditanya, ya Allah, kenapa buat dia jadi jahat? Kenapa buat dia jadi baik? Tak, Allah tak akan ditanya. Bahkan manusia akan ditanya. Ini jawapan kedua. Yang ketiga apa dia? Jawapan bagi orang Islam. Jawapan bagi orang Islam yang ketiga ialah
Ke akhirat nanti, semua orang bersalah akan mengaku kesalahan mereka. Tak ada pun ke akhirat nanti orang yang bersalah ni dia akan kata, Ya Allah, tak ada pun dalam ayat Quran. Ke akhirat nanti orang bersalah ni dia kata, Ya Allah, kenapa buat aku jadi orang kafir? Ya Allah, kenapa lahirkan aku di kalangan orang kafir? Kenapa tak lahirkan aku jadi orang Melayu ke orang Islam ke orang Arab ke? Tak ada seorang pun akan menyalahkan perkara tersebut. Setiap seorang akan mengaku kesalahan mereka. Dalam surah Al-Mu'ad, fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengaku dosa-dosa mereka. Mereka mengaku dosa-dosa mereka. Mereka mengaku mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Mengaku. Masing-masing bersalah akan mengaku ke akhirat. Okey, baik. Jadi, apa yang manusia buat hari ini, lalu ditimpa musibah kat dunia, ditimpa musibah kat akhirat, Allah kata, kerana mereka menzalimi diri mereka sendiri. Sambung ayat baru. Cuba sahabat sambung masuk. Kita sekarang surah Yunus, muka surat 214. Ayat yang ke-45. Dan yauma pada hari, yahsyuruhum, dia mengumpulkan mereka. Dan yauma pada hari yahsyuruhum, dia mengumpulkan mereka. Ka'an seolah-olah lam yalbasu, tidak mereka tinggal, illa melainkan sa'atan, satu detik, satu ketika. Terjemah sa'atan, satu detik, satu ketika. Min, daripada an-nahar, waktu siang. An-nahar, waktu siang. Okey. Yata'arafuna, mereka mengenali, mereka saling mengenali. Yata'arafuna, mereka saling mengenali. Bainahum, di antara mereka. Qad sesungguhnya, fasira rugilah, alladzina, orang-orang yang kazzabu, mendustakan, bi dengan liqa'illah, pertemuan Allah. Maksud pertemuan Allah, pertemuan dengan Allah ke hari akhirat. Itu maksud dia. Dan ma tidaklah kanu mereka itu okey, muhtadin, mendapat petunjuk. Okey, baik, terjemahkan ya. Semua dah terjemah saya rasa. Puan Zanaria, terjemah Puan Zanaria boleh? InsyaAllah boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada masa dia kumpul mereka, seolah-olah tidak mereka tinggal melainkan satu ketika daripada waktu siang, mereka saling mengenali di antara mereka, sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan dengan berjumpa, pertemuan dengan Allah. Dengan pertemuan dengan Allah dan tidak mereka itu mendapat petunjuk. Okey, baik. Allah cerita orang-orang yang pekak buta tadi, bagaimana keadaan mereka pada hari akhirat. Orang-orang yang pekak tadi di hari akhirat, ketika mana dibangkit pada hari akhirat, mereka akan merasakan mereka tidak pernah tinggal kat dunia melainkan satu saat. Kenapa? Pertama, kerana masa di akhirat tidak sama dengan masa kat dunia. Kita hidup 60 tahun, 70 tahun kat dunia ni, berapa minit je kat akhirat. Katakanlah orang tu hidup sampai 1000 tahun, umur dia sampai 1000 tahun. Orang tu Allah panjangkan umur sampai 1000 tahun, kat akhirat baru 1 hari. Kalau umurnya 2000 tahun, kat akhirat baru dikira 2 hari. Jadi, masa dunia dibandingkan dengan masa akhirat, sekejap sangat. Umur kita 60-70 tahun, dia lebih kurang dalam 2 minit, 3 minit tak sampai. Lebih kurang. Kita kira-kira itu lebih kurang kan.
Jadi bila orang tu bangkit ke akhirat, bila Allah kumpulkan mereka, mereka merasakan pernah tinggal kat dunia dulu satu waktu je di waktu siang. Mungkin 5 minit, 10 minit tu masa satu waktu. Kerana apa? Kerana kedahsyatan hari kiamat merasakan mereka pernah tinggal kat dunia sekejap je. Walhal mati umur 70, mati umur 80. Ada yang merasakan, ada di kalangan orang kafir yang merasakan tinggal kat dunia 10 hari. Ada 10 hari, ada 1 hari, ada setengah hari. Kenapa berbeza-beza perasaan tu? Kerana kedahsyatan. Surah apa ya? Kalau baca Tuan Sofi, surah Taha. Surah Taha. 10 hari. Ni paling lama kan ni 10 hari. Dia rasa dia hidup 10 hari. Muka surat 319. Ayat 103, 104. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berbisik-bisik sesama sendiri. Kamu telah tinggal hanya 10 sahaja. Allah berfirman, kami lebih mengetahui akan kadar masa yang mereka katakan itu. Manakala orang yang lebih tepat pendapatnya di antara mereka berkata pula, tiadalah kamu tinggal melainkan satu masa yang amat singkat. Okey. Dalam terjemah saya, 1 hari. Mereka berbicara kat dunia, kat akhirat nanti. Orang mujrimin bangkit dalam keadaan muka biru, 102 kan. 102, orang pendosa bangkit dalam keadaan muka biru, mereka berbicara. Maka di kalangan mereka kata, kita rasa kat dunia dulu hidup 10 hari je kan. Maka Allah kata, kami tahulah orang yang paling benar pendapat di kalangan mereka yang kafir ni mengatakan, kat dunia dulu kita hidup 1 hari je. 104 kat skrin tu, 1 hari je. 10 hari, 1 hari, setengah hari ada setengah hari. Kalau baca Puan Asmah boleh baca ke? Ataupun belum clear lagi? Boleh cuba Puan Asmah baca surah Mu'minun. Surah Mu'minun ni setengah hari. Muka surat 349. Ayat 112 dengan 113. Okey. Muka surat 112, 113, 114. Muka surat pula dah. Page 349, ayat 112, 113 dan 114. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyalah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar sahaja jika kamu benar-benar mengetahui. Terima kasih Puan Asmah. Tengok. Orang-orang kat sana tanya kat akhirat nanti. Dulu kat dunia berapa tahun tinggal? Yang mati umur 60, 70 macam kita ni jawab. Rasa setengah hari itu 1 hari je. Allah jawab, sebenarnya kamu tinggal kat dunia dulu sekejap je. Ya ke sekejap? Kita dah lama hidup ni. Dah ada anak, dah ada cucu, lama hidup. Ya, kita rasa lama sebab kita tak bandingkan dengan akhirat, kita rasa lama lagi lah hidup kita ni. Sedangkan hidup kita dia banding dengan akhirat sekejap sangat. Sebab itulah Allah Ta'ala kata rugi sangat orang yang hidup sekejap ni, dia ikut hawa nafsu. Orang yang hidup sekejap kat dunia ni tak nak ikut perintah Allah, rugi lah. Kita susah kena bangun awal, susah tak cukup tidur, kurang rehat, kurang makan sebab nak tunaikan perintah Allah. Kurang masa berbual, kurang masa cakap kosong. Tak ada masa nak tengok TV. Orang lain boleh tengok TV tidur lewat-lewat. Kita kalau tidur lewat nanti subuh miss. Solat pada Jumaat. Kalau tidur lewat nanti tak boleh sembahyang tahajud, rugi sangat. Sekejap je susah payah kat dunia ni. Sayyidina Umar kata, buat maksiat, kelazatan maksiat tu akan habis tapi dosa akan kekal sampai akhirat. Buat dosa maksiat seronok sekejap je. Keseronokan tu akan habis tapi dosa dia kekal sampai akhirat kalau tak taubatlah. Buat amal soleh, penat tak bangun tahajud? Penat. Penat tak baca Quran? Penat. Nak kena bagi masa. Keletihan dia akan habis, akan hilang. Tapi pahalanya kekal sampai hari akhirat. Baik. Jadi nak beritahu dunia ni sekejap je bila banding dengan akhirat.
Kalau kita bandingkan dunia, orang dulu hidup lama 1000 tahun, kita 60 tahun je, kita rasa rugi. Sedangkan untunglah kita diuji 60 tahun je. Orang dulu diuji 1000 tahun. Lama tu. Kalau mereka orang semayang, ingat senang nak istiqamah jaga semayang 1000 tahun. Kalau mereka orang yang jaga mata, jaga telinga, jaga mulut pada buat dosa maksiat, ingat senang ke nak jaga mata, telinga, mulut 1000 tahun untuk buat maksiat. Kita untung, kita kena jaga mata sekejap je. 60 tahun, tolak umur balik 15, lebih kurang dalam 45 tahun je. Kalau mati umur 60-70 lah contoh. Jadi bukan lama pun nak kena jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, dosa maksiat sekejap je. Jadi rugilah. Kita dalam masa sekejap ni ikut hawa nafsu, tiba-tiba ke akhirat yang kekal abadi itu kita nak kesenangan. Nak dapat tempat yang Allah paling suka, nak dapat tempat yang Allah bagi yang paling bagus. Sedangkan kat dunia kita tak jadi orang yang bagus dalam jaga mata, jaga telinga, jaga mulut daripada buat perkara-perkara Allah benci. Rugilah. Okey, baik, balik semula ayat kita. Allah kata ke akhirat nanti, ketika mana Allah bangkitkan manusia, mereka akan merasakan seolah-olah tinggal sekejap je. Waktu siang. Dalam surah apa? An-Nazi'at. Tolong baca Puan Izawani boleh? Surah An-Nazi'at. Ayat last kali tak silap saya. Yes. Muka surat 584. Ayat 42 sampai habis surah. 42 sampai 46. Boleh Puan Izawani? Surah An-Nazi'at. 42 Ustaz? Ya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka yang ingkar selalu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah masa datangnya? Siapakah engkau sehingga dapat menerangkan masa kedatangan hari kiamat itu? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya ketentuan waktunya. Tugasmu hanyalah memberi peringatan kepada orang yang takut akan huru-hara hari kiamat itu. Sangatlah dahsyat huru-hara pada hari itu sehingga orang yang bersalah pada hari itu merasakan seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sebentar sahaja pada waktu petang atau paginya. Terima kasih Puan Izawani. Kedahsyatan hari kiamat tu menyebabkan orang ni merasakan kat dunia dulu tinggal sekejap je, sepagi atau sepetang je. Padahal mati umur 80. Tapi kat akhirat nanti, berapa lama dah kat dunia dulu? Rasa sekejap je, sepagi, sepetang. Macam tu lah, lebih kurang. Kenapa? Kerana kedahsyatan suasana. Okey, baik. Balik semula kita. Allah kata kat akhirat nanti, ketika mereka bangkit, mereka merasakan hidup kat dunia sekejap. Lalu ke akhirat nanti mereka akan saling mengenali satu sama lain. Itu ayah aku, tu pakcik aku, tu abang aku, tu adik aku. Sekejap je lah kenal, lepas tu lupa balik. Kerana apa? Dalam surah Al-Basa, Allah kata, likulli mri'im minhum yawma idin sya'nu yughni. Pada hari tersebut, setiap orang berada dalam kesibukan untuk dirinya sendiri. Kat dunia ni, kan? Kalau kita jumpa kawan lama tak jumpa, sembang. Patutnya dah sembang sekejap jadi 10 minit sembang. Sebab kawan lama tak jumpa. Tapi kalau kita berada dalam keadaan situasi cemas, kita nampak kawan kita jumpa kawan lama tak jumpa, sama-sama belajar universiti dulu, 5 tahun duduk sama-sama dengan dia, jumpa kawan yang kita lama tak jumpa, dalam masa sama anak kita ada bersikap, luka kat kepala, luka kat tangan. Nak sembang lama lagi tak dengan dia? Dengan kawan lama kita tak jumpa tu. Tak ada dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Puan ambil anak masa kita hospital. Bukan sombong, bukan tak nak borak dengan dia, bukan tak nak jumpa bincang dengan dia, tak. Kenal kawan baik, kawan lama, good friend, best friend, cool friend, macam-macam lagi lah perkataan dia. Tapi suasana masa tu, anak kepala berdarah jatuh bersikal, takkan nak bersembang 5 minit, 10 minit tu baru nak hantar hospital. Tak boleh, tu hantar hospital lah. Suasana getir masa tu. Tu anak. Ke akhirat nanti, semua orang menghadapi suasana getir, walaupun kenal orang tu, kenal orang ni, jiran aku dulu, cikgu sekolah aku dulu, guru tahfiz aku dulu. Apa lagi? Adik ipar aku, abang ipar aku, kakak ipar aku. Walaupun kenal, tapi mereka tidak akan saling bertegur sapa ke akhir. Itu maksud ayat ni. Walaupun kenal, tapi apa yang mereka kenal tak bantu mereka ke akhirat. Maka Allah sebut, pada hari tersebut, rugilah orang-orang yang mendustakan, menafikan, menidakkan adanya hari pertemuan dengan Allah. Rugilah. Orang yang bagi mereka tidak ada hari pertemuan dengan Allah, mereka nak prepare. Tak prepare langsung. Tidak ada hari pertemuan dengan Allah.
Tidak ada langsung hari pertemuan dengan Allah, nak prepare buat apa. Dan mereka orang tak dapat petunjuk. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, lagi rugi kan orang yang yakin ada hari pertemuan dengan Allah. Siapa orang Islam lah. Yakin tak ada hari kiamat? Yakin. Yakin tak ada hari pembalasan? Yakin. Yakin tak ada balasan baik, balasan buruk? Yakin. Orang yang yakin ini pun tak buat preparation. Ni yang pelik. Sebab tu dalam kitab Tafsir Al-Munir menceritakan, sahabat Nabi tanya, Abu Zar radhiyallahu anhu tanya, apa yang tertulis dalam kitab Suhuf Musa dan Ibrahim? Maka Nabi jawab, ada nasihat-nasihat dan hikmah pengajaran. Antaranya apa dia? Yang tertulis dalam Suhuf Musa dan Ibrahim. Aku hairan dengan orang yang yakin adanya kematian tapi masih boleh gelak ketawa. Aku hairan dengan orang yang yakin adanya hari pembalasan, adanya hari balasan, tetapi tidak buat persiapan untuk menghadapinya. Peliklah kan? Orang kafir yang tak percaya akhirat, tak prepare, macam mana dia tak percaya? Yang pelik baik ajaib ini kita lah. Jangan tengok orang yang kita. Aku yakin ada hari akhirat. Aku yakin ada hari pembalasan. Aku yakin ada soal jawab kat akhirat. Tapi aku relate juga sama macam orang kafir. Tak sungguh-sungguh pun nak amal agama. Tak sungguh-sungguh pun nak buat kebaikan. Pelik tak? Pelik tak? Maka orang yang yakin ada hari pertemuan dengan Allah, apa dia kena buat? Ayat akhir surah Kahfi, buku surat 300. 300 ke? Tengok ayat akhir surah Kahfi boleh. Kita yakin ada hari pertemuan dengan Allah ni, apa tu kita buat? Setelah baca Puan Zakiah. Sorry, 304. Maafkan saya, 304 ayat 110 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahawa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan kebaikan dan jangan menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Tengok ni. Siapa yang yakin mengharap dapat bertemu dengan Allah. Bertemu tu kan bertemu dalam keadaan Allah murka, Allah marah. Bertemu dalam keadaan Allah gembira, Allah redha. Maka hendaklah dia melakukan amal soleh. Kenapa amal soleh? Perbanyakkan amal soleh. Kenapa nak berjumpa Allah? Bukan nak sanjungan, bukan nak orang panggil kita orang baik. Bukan nak kita panggil orang panggil kita orang alim. Tak. Kita nak buat persiapan ni, apa saja amal kita buat. Sebab kita nak jadi orang yang bila Allah jumpa, bertemu dengan Allah, Allah redha, Allah sayang. Itu yang kita nak. Boleh? Dan lagi penting, kita tidak boleh mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Sebab orang musyrikin, ada yang tak zina, ada yang tak judi, ada yang tak pernah minum arak, dengan menganggap dirinya amal soleh. Tapi dalam masa yang sama, dia mensyirikkan Allah Ta'ala, sia-sia juga amalan dia. Okey, baik, sama ayat baru. Wa dan imma sama ada. Muka surat 214. Imma sama ada. Nuriyannaka, kami memperlihatkan kepadamu. Nuriyannaka, kami memperlihatkan kepadamu. Ba'dha sebahagian. Ba'dha sebahagian. Okey. Alladhi azabiyah. Macam itu je. Alladhi azabiyah. Na'iduhum, kami janjikan kepada mereka. Na'iduhum, kami janjikan kepada mereka. Ataupun natawafayannaka, kami mematikan engkau. Natawafayannaka, kami mematikan engkau. Maka ilaina, kepada kamilah, ilaina, kepada kamilah, marji'uhum, tempat kembali mereka. Marji'uhum, tempat kembali mereka. Okey. Summa kemudian Allah syahidun, menjadi saksi. Syahidun, menjadi saksi ala atas ma, apa yang yaf'alun, mereka lakukan. Okey, yaf'alun, mereka lakukan, mereka kerjakan, semua boleh. Amal, terjemahkan boleh amal.
Ya, saya sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sama ada kami memperlihatkan sebahagian azab allazi na'iduhu apa? Yang kami janjikan. Yang kami janjikan, atau kami mematikan kamu, maka kepada kamilah kamu tepat. Kepada kamilah apa dia? Tempat kembali mereka. Tempat kembali mereka. Kemudian Allah adalah saksi ke atas apa yang kamu lakukan. Mereka lakukan. Mereka lakukan. Masih apa? Sebelum saya terangkan makna ayat, ada perkataan natawafayanaka, betul kan? Tengok ayat 46 ni ada perkataan natawafayanaka. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu, tak apa, kita share lagi dalam Quran. Hanya ada 3 tempat saja natawafayanaka. We take your soul. Kami akan cabut nyawa kamu. Kami akan ambil nyawa kamu. Wafat. Pertama ni, ayat 46 surah Yunus. Yang kedua ayat 40 surah Ar-Ra'd. Tengok semua. Muka surat 254. 254 ayat 40. Tolong baca, sama juga. Tuan Safi tolong tunjuk kat skrin. 254 ayat 40. Tuan Safi. Sama juga. Natawafayanaka. Tolong baca dia, Tuan Haji Syahrin. Bagi Tuan Haji Syahrin. 254. 254 ayat 40. Yang 40. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh, jika kami memperlihatkan kepadamu, Muhammad, sebahagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amalan mereka. Okay, terima kasih Tuan Haji Syahrin. So tengok kat skrin, natawafayanaka 2. Yang ketiga, surah Ghafir, page 475. Tolong buka dia, 475, Puan Maisarah boleh, page 475, surah Ghafir. Ayat bawah sekali. Tuan Safi tolong tunjuk, ayat 77. Page 475, ayat 77. 435, Ustaz. Ayat 77, page 475. 475, ayat 77. Ayat 75. 77. Maka bersabarlah engkau, yakni Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar. Meskipun kami memperlihatkan kepadamu sebahagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, ataupun kami wafatkan engkau sebelum ajal menimpa mereka, namun kepada kamilah mereka dikembalikan. Okay. Terima kasih Puan Maisarah. Jadi ada 3 tempat dalam Quran perkataan natawafayanaka. Satu surah Yunus, yang kedua surah Ar-Ra'd, yang ketiga surah Ghafir. Okay, Yunus ayat kita sekarang 46, Ra'd 40 dan Ghafir 77. Ni saya dengar video tahun lepas aku dah tahun lepas macam tu. Ada orang share lah ni. Dia share, saya tengok video tu. Orang tu dia kata, ni antara keajaiban Al-Quran. Allah susun ayat, Allah susun perkataan, Allah susun surah, bukan saja-saja. Setiap tu ada hikmah tersembunyi, rahsia tersembunyi. Buka belakang sekali boleh? Boleh semua buka belakang sekali. Indeks Quran tu. Jadi kalau kita buka belakang sekali, indeks Quran tu. Okay, Quran kita belakang sekali tu, ada dia punya nombor-nombor surah. Betul kan? Jadi surah Yunus adalah surah yang ke-10. Surah Yunus adalah surah yang ke-10. Ar-Ra'd adalah surah yang ke-13. Betul? Manakala surah Ghafir adalah surah yang ke-40. Jadi 10 campur 13 campur 40 jadi berapa? 63. 10 campur 40
campur 13 jadi 63. 63 umur siapa? Umur Nabi SAW. 10 surah Yunus surah ke-10 maknanya Allah nak beritahu Nabi akan berdakwah di Madinah 10 tahun je. 13 maknanya Allah nak beritahu Nabi akan berdakwah di Mekah 13 tahun. 40 Allah nak beritahu bahawasanya Allah nak bagi isyarat bahawasanya Nabi akan dilantik menjadi Nabi pada umur 40. Jadi 40 campur 13 campur 10 jadilah 63 tahun. 63 tahun tu umur siapa? Umur Nabi SAW. Hebat tak? Nombor-nombor dalam Quran. Bukan saja-saja Allah susul. Tengok, ni rahsia yang saya baru dengar lah tahun lepas. Ada orang share video. Nampak? Okay, baik. Ni nombor-nombor ni bukan saja-saja Allah susul. Masing-masing, setiap satu tu ada hikmah dia, ada rahsia tersembunyi dia. Sama ada kita dapat cari ataupun tak dapat cari. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi tak beritahu pun pasal ni. Sahabat tak beritahu pun pasal ni. Maksud Quran bukan kita nak cari benda ni. Keajaiban Quran, kehebatan tu bukan maksud. Tak apalah nak cari, nak kaji silakan. Nak cari, nak kaji silakan. Tak ada masalah. Dapat pahala. Tapi maksud Al-Quran adalah bagaimana manusia dapat beramal dengan Quran. Itu lagi penting. Kalaulah benda ni penting yang saya terangkan tadi, Nabi cakap ke sahabat, wahai sahabat-sahabatku, hanya ada 3 perkataan dalam Quran atau wafayannaka, surah Yunus, surah Ar-Ra'du dan surah Ghafir. Benda tu bukan penting untuk kita tahu. Maksud bukan penting, bukan keutamaan nak cari benda ni. Ada orang jumpa, alhamdulillah kita sampaikan. Orang tak jumpa, tak ada masalah pun. Bahkan ada orang yang hafal Quran, belajar tafsir, tak pernah jumpa pun perkara yang saya terangkan tadi, seumur hidup dia. Dia tak rugi pun kan akhirnya. Kerana apa? Matlamat maksud apa disampaikan untuk kita amalkan, kita sampaikan. Kita amalkan, kita sampaikan sebanyak mungkin. Itu maksud matlamat dia. Tapi itu benda-benda tadi, alhamdulillah kalau kita ada masa lebih, kita kaji, kita cari manfaat untuk orang lain. Tapi kalau tak jumpa, tak pernah tahu pun, tak pernah jumpa pun, tak apa. Itu bukan maksud. Tak guna. Orang tu kaji Al-Quran, setiap ayat, setiap nombor dia kaji, tapi semayang pun tak. Puasa pun tak, bayar zakat pun tak, hidup dengan penuh dosa maksiat apa faedahnya. Okey, baik. Ayat ni Allah nak pujuk Nabi. 3 ayat tadilah. Surah Ghafir, surah Ar-Ra'du dan sekarang. Nabi warning mereka. Nabi warning orang kafir dengan warning yang bermacam-macam. Maka apa yang Nabi warningkan tu tak berlaku pada orang kafir. Maka ini Allah nak pujuk Nabi, wahai Muhammad, sabar. Sama ada masa kau hidup, kau sempat tengok mereka kena azab. Macam Nabi-Nabi terdahulu, semasa Nabi-Nabi tu masih hidup, Nabi tu sempat tengok kaum mereka kena azab. Nabi dah sampai kepada kaum tu reject Nabi tu, Allah tunjuk kaum tu kena azab depan mata Nabi. Nabi-Nabi dulu. Benda ini juga boleh berlaku pada kau, Muhammad. Ataupun, engkau tak sempat tengok mereka kena azab, engkau mati dulu. Tak maksudnya. Allah cabut nyawa Nabi Muhammad sebelum mereka kena azab, sebelum mereka dikalahkan, sebelum mereka ditawan, dibunuh dan sebagainya. Allah kata, jangan risau. Bila kami kata kami akan azab, confirm kami akan azab. Sama ada kami nak azab kat dunia, terpulang pada kami, ataupun kami nak azab akhirat saja. Sama ada kami nak azab kat dunia akhirat, pada mereka, dunia dan akhirat kami azab, ataupun kami nak azab kat dunia sahaja, akhirat saja, terpulang pada kami. Kerana apa? Ada di kalangan mereka yang daripada hidup sampai mati tak pernah kena azab. Daripada dia hidup sampai dia balik. Awal-awal balik lagi dia dah reject kebenaran Nabi, reject kebenaran Al-Quran, reject keesaan Allah. Tak kena sebiji azab bukan dunia ni. Hidup tenang, kaya, raya. Orang musyrikin, azab pertama menimpa mereka adalah kekalahan mereka di Badar. Kekalahan mereka di Badar. Badar berlaku tahun 2 Hijrah. Jadi lebih kurang dalam 15 tahun Nabi berdakwah. Lebih kurang dalam 14-15 tahun Nabi berdakwah, barulah azab pertama bagi orang musyrik kalah di Badar. Jadi orang musyrik yang mati sebelum tu, tahun ke-13, tahun ke-12, tahun ke-11 kenabian. Badar tahun 2 Hijrah. 2 Hijrah lebih kurang 15 tahun. Lebih kurang 15 tahun setelah Nabi dilantik menjadi Nabi. Jadi orang yang mati sebelum Badar tu, tak kena azab pun kat dunia. Dia masa hidup, lepas tahun 2 Nabi jadi Nabi, dia dengar Nabi warning. Kalau tak beriman kena tu, kalau tak beriman kena ni. Tapi dia sikit ambut tak kena azab pun.
Maka Allah cakap pada Nabi Muhammad, jangan sedih, jangan rasa sempit dada kamu, jangan risau. Kerana sama ada kami azab mereka depan mata kamu semasa kamu masih hidup, ataupun kami matikan kamu, lalu kamu tak sempat tengok mereka kena azab. Don't worry. Kerana mereka yang tak kena azab kat dunia ni, mereka tetap takkan terlepas. Walaupun Allah panjangkan umur mereka sampai 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, katakanlah umur mereka sampai 13,000 tahun kat dunia ni, contoh. Mereka tetap takkan terlepas daripada azab Allah ke hari akhirat. Mereka tetap takkan terlepas daripada azab Allah yang Allah sediakan untuk mereka ke hari akhirat. Dan Allah akan menjadi saksi apa yang mereka lakukan. Masa kau hidup, wahai Muhammad, kau hanya sempat tengok penentangan mereka terhadap kau masa kau hidup. Masa Nabi hidup, Nabi sempat tengok orang kafir punya penentangan terhadap Nabi. Lepas Nabi dah wafat, ada orang kafir masih kuat menentang ajaran Islam. Nabi tak dapat tengok dah. Nabi dah tak tahu dah. Tapi Allah kata, jangan risau. Orang akan datang yang menentang kau, kutuk engkau, reject engkau. Allah sentiasa menjadi saksi atas perbuatan mereka. Dan Allah tahu apa mereka lakukan. Dan Allah akan balas mengikut kadar yang mereka lakukan. Itu maksud ayat ini. Sama juga kita hari ini. Banyak orang Islam dizalimi, dianiaya, dibunuh, dibakar, dibuang negeri, dihalau. Tapi orang kafir tak kena apa-apa pun. Orang kafir yang bunuh orang Islam, yang bakar orang Islam, yang halau orang Islam, yang buat orang Islam jadi pelarian. Tak kena apa-apa pun musibah. Maka ni peringatan untuk kita. Sama ada Allah tunjuk orang kafir tu kena musibah depan mata kita, kita masih hidup, ataupun kita dah mati, orang kafir tu tak ada seekor habuk pun yang kena musibah daripada Allah. Jangan risau, jangan sedih. Kerana mereka yang Allah janji nak azab, mesti kena azab. Mungkin kat dunia tak kena langsung. Ke akhirat, Allah akan bagi azab yang teruk pada mereka. So, jangan risau. Apa Allah janji, Allah akan tunaikan. Sambung ayat baru. Wa, ayat 47. Wa dan li bagi kulli setiap ummatin rasul. Rasulun seorang rasul. Fa maka iza apabila ja'a datang rasuluhum rasul mereka Fudia telah diputuskan bainahum di antara mereka bi dengan al-qisti adil. Wa dan hum mereka la tidak yuzlamun dizalimi. Puan Yusriza terjemahkan. Puan Yusriza boleh? Boleh Ustaz. Dan bagi setiap rasul, seorang rasul, maka apabila datang rasul, mereka telah diputuskan di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dizalimi. Okey, baik. Terima kasih Puan Yusriza. Allah nak pujuk Nabi lagi. Allah kata, wahai Muhammad, bukan umat ni je Allah bagi rasul. Umat-umat dulu pun Allah bagi rasul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah dulu kat Malaysia tempat kita tinggal ni ada umat, katakanlah ada umat, dah ada bangsa dah duduk kat negara kita ni dulu, tak kisah bangsa apa pun. Ada rasul tak? Ada rasul. Ni dalil dia. Walikulli ummatin rasul. Bagi setiap generasi sebelum ni semua ada rasul. Bagi setiap umat semua ada rasul. Dan setiap rasul tu, setiap umat tu Allah hantar Nabi yang cakap dengan bahasa dia sendiri. Jadi katakanlah ada puak-puak yang tinggal kat negara kita dulu, bercakap bahasa apa pun tak tahu. Allah akan hantar Nabi cakap bahasa yang sama. Maksud dulu tu sebelum zaman Nabi Muhammad. Tahun bila, zaman bila, wallahu a'lam lah. Kalau lah ada kita mengetahui kan. Kalau lah ada kita mengetahui. Tapi Allah sebut ni. Yang kedua, dalam surah Fatir Allah sebut macam ni juga. Tolong terjemahkan dia Puan Zanaria, surah Fatir. Bagi setiap umat ada rasul. Ni dalil dia satu. Yang kedua, muka surat Allahumma salli Muhammad, surah Fatir. Saya cari jap. 437 Puan Zanaria, 437 ayat 24.
Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami mengutusmu dengan benar sebagai pembawa berita gembira dan pemberi amaran. Dan tiada satu umat pun melainkan telah ada dalam kalangannya dahulu seorang rasul pemberi ingatan dan amaran. Terima kasih Puan sekalian. Sebelum zaman Nabi Muhammad, tidak ada mana-mana umat yang Allah hantar, umat tu biar duduk senang lenang tanpa hantar seorang rasul. No. Allah akan hantar rasul pada setiap umat. Kecuali Nabi Muhammad, dia seorang je rasul untuk seluruh umat sampai hari kiamat. Betul tuan-tuan dan puan-puan. Nabi ni ramai. Dalam hadis mengenai bilangan Nabi, ada 3 hadis. Ada 1,000, ada 8,000 dan ada 124,000. Tiga-tiga je dhaif mengenai bilangan Nabi ni. Tapi hadis dhaif yang paling rendah tahap kedhaifannya adalah 124,000. Nabi-Nabi ramai. Tahun-tahun telah berlalu sebelum Nabi Muhammad, banyak ribu tahun dah. Masa Allah sebut, bilangan Nabi ni ada Allah cerita, ada Allah tak cerita. 476, tolong baca 476. Tuan Sofi, tolong baca Tuan Sofi, page 476 ayat atas sekali. 476 ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil. Dan ketika itu, rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Terima kasih Tuan Sofi. Dalil dia, saya nak beritahu, Allah hantar Rasul ramai. Ada yang Allah cerita, ada Allah tak cerita. Yang penting, setiap umat ada Rasul. Setiap umat ada Rasul. Bila Rasul tu datang, ni kat skrin tadi lah. Kami hantar setiap umat. Ada Allah cerita, ada Allah cerita. Maksudnya ada juga Rasul-Rasul yang Nabi tak tahu. Jadi kalau Nabi Muhammad tak tahu, kita lagi lah tak tahu. Cukup kita tahu setiap umat ada Rasul, setiap generasi ada Rasul. Jadi kat tanah kita ni, bumi Malaysia ni dulu, kalau lah ada umat zaman dahulu, maksud saya sebelum zaman Nabi Muhammad, sebelum zaman Nabi Isa, mesti ada Rasul. Sebab matlamat Allah, tujuan Allah cipta manusia untuk ibadat pada Allah. Jadi katakanlah Allah buat manusia tanpa Allah hantar Rasul. Kita manusia itu nak buat apa kat dunia kalau tak ada hantar Rasul? Allah hantar Rasul. Okey, baik. Apa saya nak terangkan tadi? Bagi setiap umat ada Rasul. Bila Rasul tu datang, Rasul tu berdakwah. Ada yang dakwah 1,000 tahun, 950 tahun, Rasul tu berdakwah. Ada yang menerima Rasul tu, ada yang tak nak menerima Rasul tu. Maka setelah mereka tak nak menerima Rasul tu, qudiya bainahum bil qis. Allah telah buat keputusan terhadap mereka dengan keputusan yang adil. Maknanya layak diazab ke tak layak diazab kat dunia ni. Mereka berhak dapat azab ataupun tak layak diazab kat dunia. Allah tak akan azab sebelum Allah hantar Rasul. Allah tak akan azab sebelum Allah hantar Rasul. Umat tu ada, dia tak tahu dia betul ke salah, dia tak tahu dia buat tu Allah suka tak suka, dia tak tahu pun. Dia terus beramal ikut cara yang dia rasa betul. Pak Allah azab, zalim lah. Allah tak akan azab, malaikat Allah hantar Rasul dulu. Tengok surah Qasas tak silap saya. Surah Al-Qasas. Kalau baca dia, Puan Asma boleh surah Al-Qasas. Saya cari satu surat sekejap. Nah, 392 ayat bawah sekali. 392 ayat bawah sekali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutuskan seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Terima kasih Puan Asma. Tengok betapa Allah tak zalim. Allah tidak akan membinasakan mana-mana negeri, mana-mana kampung, mana-mana kawasan
Allah hantar Rasul dulu. Rasul tu beritahu dulu, ni tak boleh buat, ni kena buat, ni jangan buat. Lepas pada tu yang degil keras kepala buat juga. Allah bagi. Jadi boleh tak salahkan Allah? Tak. Wahum la yuzlamun. Mereka tidak dizalimi. Bahkan mereka yang kena azab tu kerana kezaliman mereka. Mereka yang kena azab tu kerana perbuatan mereka sendiri. Allah tak zalim sikit pun. Kalau Allah zalim, dia orang buat dosa maksiat, dia orang tak tahu benda tu yang dia orang buat tu salah. Nabi pun tak datang beritahu. Allah pun tak tolong kita pada mereka, pok terus kena azab. Tu yang baru zalim. Tanda Allah tak zalim adalah Allah putuskan dengan adil. Maksudnya sama ada mereka layak dia azab kat dunia dan akhirat, ataupun mereka tak diazab kat dunia, kena azab kat akhirat saja. Itu semata-mata kerana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Ustaz, ada je orang zalim kat dunia tak kena apa langsung. Dia menzalimi mak ayah dia, menzalimi pasangan dia, menzalimi pekerja-pekerja bawahan dia. Tapi tak kena apa langsung kat dunia ni. Ya, dunia bukanlah Allah nak tempat untuk Allah tunjuk sebenar-benar keadilan dia, bukan. Ramai je orang aniaya kita, dia tak kena balasan pun. Ramai je orang ambil hak kita, tapi kita tak tahu pun siapa ambil hak kita, contoh. Ramai je skema-skema yang tipu duit kita. Kita dah transfer 200, 100, nak beli barang, tak tengok di kelentong. Buat report polis, polis sengih je lah. 100 setengah, 200, polis sengih je lah. Janji ada report. Boleh nak cari, sampai dapat balik 100 setengah, jangan harap tak. Zalim tak? Zalim lah kita. Dia aniaya tak? Dia aniaya lah kita. Tapi dapat tangkap tak siapa yang menzalimi tu? 10,000 boleh tak layan lagi. Sekadar 100 setengah, 200 kena scam dengan orang tu lagi lah boleh tak layan. Bukan sengaja tak nak layan, mungkin sibuk lah. Kata Allah adil, tapi orang menzalimi aku, orang tu tak kena apa-apa pun. Ingat, dunia bukanlah tempat untuk Allah tunjuk keadilan dia sebenar-benarnya, kerana tempat untuk Allah tunjuk keadilan sebenar-benarnya adalah pada hari akhirat. Okey, baik, saya teruskan. Semua ayat baru. Semua ayat baru kan? Ayat yang ke 48. Wa dan yaquluna, mereka berkata, mata bilakah hazal wa'du, janji azab ini. Terjemah hazal wa'du, ini janji, maksudnya janji azab ini. In jika kuntum, kamu semua, sadiqin, orang-orang yang benar. Sadiqin, orang-orang yang benar. Okey, terjemahkan dia. Puan Izawani, terjemahkan Puan Izawani boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, bilakah ini janji jika kamu semua orang-orang yang benar? Okey. Ayat ni kat mana lagi kita jumpa? Terima kasih Puan Izawani. Surah Yasin ada. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Surah Al-Mulk pun ada. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini soalan dipanggil provokasi. Nabi Muhammad janji kalau tak beriman kena azab tu, kena azab ni, kena musibah macam musibah kaum Nabi Nuh. Kena musibah macam musibah menimpa kaum Ad, kaum Samud. Jadi mereka yang kufur dengan Nabi kat Mekah ke Madinah ke, mereka jumpa Nabi sambil provok. Bilanya azab? Kalau tak beriman dengan kau kena azab tu, kena azab. Bilanya? Kami dah lama kufur dengan kau. Kami dah lama tak beriman dengan kau. Tak kena pun azab. Jadi soalan ini soalan provokasi. Okey? Mana? Kamu kata tak beriman kena azab. Tak beriman kena azab. Sekarang dah lama kami tak beriman. Dah 10 tahun lebih tak beriman. Tak kena azab sikit pun. Allah ajar Nabi cara jawab. Sama ayat 49. Boleh? Last ni 49 ni last. Kul katakanlah. La tidak. Amliku, aku menguasai. Li bagi ataupun terhadap nafsi diriku darran mudarat wa dan la tidak juga naf'an manfaat.
illa melainkan ma apa yang sya Allah mengkehendaki oleh Allah. Sya Allah mengkehendaki oleh Allah. Okey, berdiri dulu boleh? Berdiri dulu boleh? Kita sambung ayat lepas ni. Tolong terjemahkan dia, Puan Nur Zakiah. Ayat kita sekarang ni, ayat 49 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, tidak aku mampu bagi diriku menolak darurat dan juga tidak mendatangkan manfaat melainkan apa yang mengkehendaki oleh Allah. Apa maksud jawapan ni? Terima kasih Puan Zakiah. Mereka tanya Nabi, bila nak datang musibahnya, bila nak datang azabnya? Dalam ayat lain, bila hari kiamatnya? Nabi jawab apa dalam ayat ni? Aku ni kalaulah tahu future, bila orang nak kena azab, bila orang nak kena musibah, nescaya aku akan guna pengetahuan aku untuk elak diri aku kena mudarat. Contohlah, kalaulah saya ni tahu apa akan berlaku esok lusa, saya akan tahu kalau saya lalu kat jalan ni, saya akan terpijak paku dengan duri. Saya tahu apa esok lusa apa akan berlaku. Nescaya saya mampu untuk halang diri saya, kawal diri saya daripada lalu kat jalan yang saya akan pijak duri dan paku tersebut. Kalau saya tahu future, saya tahu akan datang, saya akan bawa kereta, saya akan langgar pokok. Pada tarikh sekian, bulan sekian, tahun sekian. Saya tahu. Jadi bila saya tahu apa kalau aku akan datang, saya bolehlah elakkan diri saya daripada bawa kenderaan pada hari tersebut. Duduk kat rumah je lah. Kalau saya tahu benda akan datang. Betul kan? Jadi kenapa orang lain accident, dia tak accident? Orang lain beli tiket flight, semua naik flight. Dia beli tiket flight, dia tak naik flight, dia duduk diam. Kenapa? Saya tahu flight tu akan jatuh. Ada orang macam tu? Mana ada? Kalau betul-betul dia tahu future, betul-betul lah dia tak naik flight. Kenapa tak naik? Saya tahu flight tu akan jatuh. Lepas tu saya tak naik. Oh, macam hebat pula. Ya, kalau orang tu tahu future, dia akan jaga diri dia daripada sebarang musibah mudarat. Nabi Muhammad tahu future? Tak tahu. Sebab tu Nabi boleh berlaku mudarat pada Nabi. Maksud mudarat, orang boleh lukakan pipi Nabi, orang boleh letak racun dalam makanan Nabi. Kalau Nabi tahu future, Nabi dah dapat elak semua benda-benda tu. Nabi dah dapat elak perkara-perkara musibah tersebut. Jadi aku ni, apa yang bakal berlaku pada aku esok lusa pun aku tak tahu. Sehingga kan kalau ada mudarat bakal berlaku pada aku esok lusa, aku tak boleh nak mengelaknya. Kamu nak tanya aku bila nak kena azab, Lagilah aku tak tahu. Tengok surah Al-A'raf, sama macam ni juga. Kalau baca Puan surah Al-A'raf, kalau baca Tuan Haji Syahrin, surah Al-A'raf. Saya tanya tu surah sekejap. Okey, muka surat 173. Bukan. 174. 187. Muka surat 174. Ayat 187 dan 188. Mereka tanya Nabi tentang hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Bila terjadi, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain dia. Itu sangat berat. Hura-hara bagi makhluk yang langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali saja tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Supaya lagi. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanya memberi peringatan dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Terima kasih Tuan Haji Syahrin. Kalau aku tahu apa bakal berlaku pada aku esok lusa, aku tahu orang Islam akan kalah dalam peperangan ni. Baik tak payah pergi. Nabi tahu, contoh Nabi tahu, orang Islam akan kalah dalam peperangan ni. Baik tak payah pergi perang. Rugi je.
Pergi perang yang Nabi tahu confirm menang je. Nabi pun tak tahu. Kalaulah Nabi tahu perkara-perkara bakal menimpa Nabi akan banyakkan kebaikan. Contoh harta benda. Kita rasa tahun depan kita boleh dapat gaji macam biasa. Contohlah kita rasa tahun depan kita tetap dapat gaji macam biasa. Tengok-tengok tak sampai tahun depan, syarikat kita bankrupt, kita tak ada gaji. Kita baru je buat loan, beli rumah, beli kereta. Kalaulah kita tahu future kita macam mana, syarikat kita akan datang macam mana, nescaya kita tak akan beli kereta baru, rumah baru tahun ni. Sebab apa? Kalau aku beli rumah baru, kereta baru tahun ni, tahun depan mudarat hidup aku. Nak kena bayar dua benda tu dalam keadaan kena buang kerja, contoh. Jadi, kamu tanya tentang akhirat berlaku bila? Aku esok lusa dia apa aku tak tahu lagi bakal berlaku pada aku. Kamu tanya kepada aku tentang akhirat, bila tak tahu. Kamu tak tanya tentang akhirat, kamu tanya je aku, esok apa bakal berlaku? Tak tahu. Malam ni pukul 11-12 kan apa bakal berlaku? Tak tahu. Jadi kalaulah kita tahu apa bakal berlaku pada kita esok lusa, kita mampu mengawal diri kita dapat benda baik saja, tak tertimpa benda tak baik. Kalau kita tahu. Oleh kerana kita tak tahulah, kita tak tahu yang esok kita akan patah kaki pasal main bola. Kalaulah malam ni kita tahu, esok kita akan patah kaki pasal main bola, nak main bola malam ni tak payah. Nak main bola esok tak payah. Itu maksud ayat ni, aku tak mampu untuk memiliki, mengawal manfaat untuk dapat pada diri aku, dan aku tak mampu untuk menolak mudarat yang bakal menimpa diri aku. Itu tanda aku tak tahu apa bakal berlaku. Jadi jangan tanya aku, bila nak kiamat, bila kena azab, jangan tanya aku tak tahu. Kamu boleh fikir benda tu yang aku tak tahu. Dibagi, sambung, kulli setiap ummatin ajal. Maafkan saya. Ummatin umat. Ajal, ajalah. Times. Okay. Bagi setiap umat ada ajal. Tempoh masa. Appointed term. Kita terjemah. Idza apabila ja'a datang ajaluhum. Ajal mereka. Tempoh yang ditentukan untuk mereka. Itu maksud dia. Appointed term. Faham maka? La tidak. Yastakhiruna mereka dapat menangguhkan. Yastakhiruna mereka dapat menangguhkan. So they cannot delay. Saatan, satu saat. Wa dan. La tidak. Yastaqdimun mereka dapat mengawalkannya. Terjemah yastaqdimun mereka dapat mengawalkannya. Advance. Okey, terjemahkan dia Puan Maisarah ayat last kita hari ini. Bagi setiap umat ajal apabila datang ajal mereka, maka tidak mereka dapat menangguhkan sesaat dan tidak mereka mengawalkannya. Okey, ayat ni nak beritahu kenapa orang kufur pada Allah tak kena azab. Kenapa orang lawan Nabi, reject Quran tak kena azab. Allah boleh tak azab? Boleh, Allah boleh azab on the spot. Sekarang, malam ni juga. Tapi kenapa Allah tak azab? Setiap umat tu Allah dah tentukan dah tempoh berapa lama dia akan hidup sebelum dia kena azab. Apa yang Allah bagi tempoh? Supaya dia berfikir, bertaubat. Berfikir, menyesal, bertaubat. Tapi Allah dah bagi tempoh, tak fikir, tak menyesal, tak taubat. Bila datang masa dia, sorry. Bila azab Allah datang, bila ajal Allah datang, ajal tu tak cepat seminit, tak lambat seminit. Tak cepat sesaat, tak lambat sesaat. Ini untuk kita semua. Bagi setiap umat ada ajal. Maksudnya bagi setiap umat tu ada dia punya tempoh masa dia. Bila Allah Ta'ala nak hancurkan generasi tersebut, bila Allah nak hancurkan umat tersebut, ada tempoh tertentu dia. Bila? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita tak tahu sampai bila. Okay, sekarang ni kita tengok dunia dikuasai oleh kuasa-kuasa besar dunia. Kita tak tahu bila ajal mereka. Maksudnya bila tempoh tamat mereka rasa hebat, rasa berkuasa, rasa perkasa, rasa kuat tu akan habis, kita tak tahu bila. Ingat, yang penting bila datang masa dia, tak ada siapa-siapa boleh postpone dan tak ada siapa-siapa boleh awalkan ajal tersebut. Okay, kita berhenti sini dulu. Boleh ya? Kita sambung minggu depan insya-Allah. Kita masih lagi mengenai orang musyrikin yang provok tak habis-habis. Bila azabnya, datangkanlah azab. Minggu depan Allah ajar Nabi cara jawab. Untuk orang yang provok bila kiamat, bila azab, macam mana azab tak turun-turun ni. Minggu depan Allah ajar Nabi cara jawab pada mereka. Okey, kita berhenti sini dulu insya-Allah. Kita sambung minggu depan balik di hari dan waktu yang sama 8.45 malam hari Rabu insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya zal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Terima kasih Tuan Sofi. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum. Wassalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.